wa ummi Ummu Sulaim khalfana. Kata Anas, aku solat daripada Abdullah bin Muhammad, katanya telah mencerita pada kami Sufyan daripada Ishaq daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik ini khadam Nabi SAW. Kata Anas, salaitu ana wa yatim, aku sembahyang, aku salat wa yatim, dan seorang anak yatim. Mungkin dia maksudkan di sini ila Sulaim. Sulaim iaitu adik Anas. Fi baitina, di rumah kami, di rumah Anas. Khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di belakang Nabi. Jika dua orang sembahyang di belakang Nabi. Dua orang kata dua orang tu imam duduk seorang kiri seorang kanan, no. Dua-dua orang duduk di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika satu orang dia duduk di tepi Nabi, sama jarak dia. Tak ada yang ke belakang sikit ataupun ke depan sikit, seperti mana yang kita sebut. Walaupun ada mazhab yang kata belakang sikit, namun Al-Imam Al-Bukhari berdasarkan hadis Ibnu Abbas, sembahyang kalau dua orang sawa'un bisawain, maka sama kedudukannya dua-dua orang tu, sehingga tak dapat dibezakan imam dan makmum kedudukan, melainkan kita tahu imam di makmum belah kanan imam, makmum belah kanan imam. Adapun jika solat dua orang, maka kedua-duanya berada di belakang imam, seperti mana yang dilakukan oleh Anas. Kata dia, wa ummi Ummu Sulaim khalfana, dan ibu kaku iaitu Ummu Sulaim berada di belakang kami. Yakni jika perempuan solat bersama dengan kita, dia walaupun seorang, dia duduk di saf belakang, dia tak mari campur dengan saf lelaki. Tak disamakan saf dia dengan saf lelaki. Demikian jika satu orang imam salat dan isterinya salat bersama dengannya, isterinya berada di belakang dia, berdasarkan hadis ni, maka dia tak duduk sebaris dengan suami dia. Kerana walaupun Anas Ummu Sulaim adalah ibu Anas, apa salahnya jika ibu tidak ada fitnah bapa, anak dan ibu, namun dari segi susunan saf, maka dia tetap duduk di belakang, tetap duduk di belakang. Ini adalah susunan saf yang disebut dalam hadis ni, ya. Jadi kalau dua orang dua-dua di belakang imam. Kalau perempuan walaupun seorang, dia di belakang imam. Saya sebut dalam beberapa kuliah yang lalu ataupun di beberapa tempat yang lain, aturan-aturan salat hendaklah berdasarkan kepada aturan-aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak teori-teori dalam sembahyang ni, kalau kita tanya 10 orang, 10 teori kadang-kadang dia bagi. Tetapi kita hendaklah bertanya kepada orang tu, adakah yang demikian anda sebut itu termaktub di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataupun anda andai-andaikannya sahaja, ataupun anda andai-andaikannya sahaja. Hari itu saya sebut, sehingga dalam kitab-kitab fiqh kadang-kadang dia sebut benda yang pelik-pelik tentang imam umpamanya. Sehingga ada kitab fiqh kata imam memang dalam sebahagian hadis kita baca dahulu, Nabi sebut aqra'uhum likitabillah, yang paling tahu kitab Allah, a'lamahum bisunnah, yang paling tahu sunnah, aqdamuhum lil hijrah, yang paling awal hijrah. Antara ciri-ciri yang Nabi sebut juga ada akbaruhum sinnan, yang paling banyak umurnya disebut. Yang lain daripada itu tidak disebut, tapi ada kitab-kitab fiqh yang kadang-kadang disebut benda yang tak ada. Kita bila baca kemudian kita ikut, sedangkan tak ada. Sehingga ada kitab fiqh sebut di antara ciri imam tu, kalau dah semua sama alim, faham, tahu sunnah, sama ilmu dia, dah semua sama, dia kata cari ahsanuhum wajhan, yang paling handsome, dia jadi tu imam. Jadi benda ni tak ada dalam hadis. Nak cari tu imam, nak tengok siapa paling handsome, kan? Tengok seorang jadi tok siap, nak hukum lah mana tu imam paling handsome, 5 orang ni. Nak letak siapa yang nak jadi, dia kata. Bahkan sebahagian kitab fiqh tu tambah lagi, dia kata ajmaluhum zaujatan, yang paling comel isteri dia. Tuan-tuan, kalau benda ni kita pakai nas, tak ada, kitab ada sebut. Nak kena panggil hampa pergi telefon isteri meh,
Tak pula isteri masing-masing. Jadi tok siap tak kena belek dak isteri siapa sega. Jadi benda ni tak logik dah. Ada kitab fiqh tambah lagi akbaruhum ra'san, yang paling besar kepala dia. Ukur lilitan kepala pula dah. Yang ni kita panggil tokoh tambah fiqh ni kita tak usah sangatlah. Pasal apa besar kepala dia? Dia kata sebab lagi besar kepala, lagi banyak balutan serban. Benda ni tak ada dalam hadis Nabi. Kawan yang tulis tu saya kata barangkali dia duduk saja, tak ada apa dia nak tambah, dia tambah aku. Walaupun kita hormat kitab lama, kita hormat setakat hak boleh hormat, tak hormat kita kata hak lain pada tu kita kata yang ni kawan ni. Bahkan dia tambah lagi, dia kata asgharuhum udwan, yang paling kecil kemaluannya. Macam mana nak ukur benda-benda macam ni? Takkanlah tok siap nak panggil senarai tok imam yang dicalonkan masuk dalam bilik tok imam nak cek. Tak ada satu kerja kita fiqh ni kadang-kadang. Sebab tu saya kata baca kitab fiqh pada lah. Tengok kita kena tanya, bukan tanya ada dalam kitab lah dah. No. Kena tanya adakah yang ada dalam kitab itu ada sandaran daripada sunnah. Bila kita tulis ya cetak jadi kitab. Tetapi sandaran daripada segi sunnah. Tajul Muluk, kitab orang Melayu, Tajul Muluk, yang Azizi Abdullah tulis seorang tua di kaki gunung. Tok ya yang menjadi watak dalam seorang tua di kaki gunung tu memang rujukan dia Tajul Muluk lah. Nak bina rumah hari apa, matahari jatuh, matahari tenggelam, nak pergi musafir hari apa, tebang pokok hari apa, Tajul Muluk habaq-habaq. Namanya kitab tak, kitab Tajul Muluk, tapi mengarut lah. Orang kalau kepala dia lebar macam ni, perangai macam ni, hidung macam ni, perangai macam ni, kulit macam ni, perangai macam ni, rambut kerintil macam ni, perangai dia putak macam rambut dia, kalut macam tu tuan-tuan. Agama tak ada semua ni. Maka dengan itu kita kata yang kekal Al-Quran dan Sunnah, tulisan para ulama dihormati. Tetapi jika ternyata berbeza dengan Al-Quran dan Sunnah, kita dahulukan Al-Quran dan Sunnah. Kita pohon Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni penulisnya, kerana tidak ada orang yang datang kemudian melainkan mendoakan keampunan orang-orang sebelum daripada kita. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunkanlah kami dan saudara-saudara kami yang di dalam iman. Tak usah kira saudara kami itu parti apa, semua kita minta Tuhan ampun. Tak usah kira saudara kami itu golongan puak mana, selagi mana dia Islam, dia iman, semua kita minta ampun. Tak ada semayang khas untuk ahli parti saja, tak ada. Melainkan suatu